Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 弟兄姊妹，我们低头祷告。 Ya Tuhan, malam ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. 主啊，今晚我们回到你的面前。 Pada waktu firman-Mu kami renungkan, ya Tuhan, kami rindu supaya kami boleh sekali lagi merasakan kasih-Mu yang ajaib itu. 当我们思想你的话语时，求你让我们再次感受到你奇妙的爱。 Mohon kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan di dalam pikiran setiap kami. 求圣灵在我们每个人的心思意念中动工。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们交托祷告。阿门。 Selamat malam saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. 晚上好，弟兄姊妹，让我们一起来读主的话，取自雅各书1章2到8节。 Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. 雅各书1章2到8节。 Pertama-tama akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读一遍，然后再翻译成中文。 Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila dari antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求拿后赐予众人，也不斥责人的神，神就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得到什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。 Saudara sekalian, salah satu tayangan televisi kesukaan saya dan anak saya itu adalah American Ninja Warrior. 我和孩子最喜欢的其中一个电视节目叫做《美国忍者勇士》。 Nah, saudara, acara ini menampilkan sejumlah orang yang berjuang mengatasi berbagai macam rintangan untuk mencapai garis finish atau garis akhir itu. 在这个节目当中，每个人都试着努力去克服各种障碍，以达到终点线。 Nah, saudara, kalau saudara pernah nonton, rintangannya itu macam-macam dan beberapa saudara sekalian kelihatan mustahil untuk bisa ditaklukkan. 如果你有看过这个电视节目，你可以看到障碍有各种各样，可能有几个看起来都无法克服的。 Misalnya saudara sekalian jalan di atas bola-bola atau papan yang bergoyang-goyang. 就好像是有一个是走在晃动的球上，或者是摇晃的一个板上， Bergelantungan di posisi-posisi yang sangat amat sulit. 悬挂在一些很艰难的位置。 Memanjat dinding atau tiang hanya dengan mengandalkan kekuatan tangan. 徒手爬墙或杆子。 Nah, saudara lihat semua itu, saudara sekalian, kadang saudara, kaki dan tangan saya ini rasanya ikutan ngilu, saudara, ya, membayangkan betapa sakit yang harus ditahan itu begitu besar, saudara. 看着那一切，有时候我们的手脚都会跟着那个觉得酸痛，想象着必须要忍住的疼痛。 Saudara, beberapa tentu saja berhasil sampai di garis finish, tetapi saudara sekalian, tidak sedikit yang kemudian gagal di tengah jalan. 有几个成功抵达终点线，但是在中途失败的也不少。 Saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan rintangan, tantangan, dan kesulitan. 弟兄姊妹，我们知道活在这世上是充满挑战和困难的。 Mungkin mirip seperti ikut acara Ninja Warrior itu, saudara.
可能就很像参加那个美国忍者勇士的节目。Saudara, bedanya tentu tantangan di Ninja Warrior itu hanya sekedar untuk hiburan semata-mata, saudara. 当然，参加这个忍者勇士的节目只是为了一个娱乐。Tetapi tantangan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, itu begitu real, begitu nyata setiap hari. 但是我们在日常生活中遇到的挑战是真实的，每一天都会发生的。Bahkan saudara sekalian, tanpa adanya pandemi COVID-19 sekalipun, saudara, hidup kita akan selalu dan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. 就算没有新冠病毒疫情，我们也总会面对各种各样的挑战。Nah, saudara sekalian, karena kesulitan, tantangan itu adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini, bagaimana sebagai orang Kristen kita menyikapinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? 因为困难挑战是生活的一部分，我们作为基督徒应该如何去按照圣经中的真理去回应它？ So, yang pertama, saudara sekalian, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus bisa melihat kesulitan dengan kacamata yang tepat. 你和我作为基督徒，我们必须以正确的眼光去看待问题、困难。 Orang Kristen harus melihat kesulitan dengan kacamata yang tepat. 基督徒必须要以正确的眼光去看待困难。 Saudara, orang umumnya memandang kesulitan dalam hidup ini dengan cara yang beragam atau yang berbeda-beda. 我们在生活中，人们总是以各种不同的方式去看待生活中发生的困难。 Tetapi biasanya, saudara sekalian, kita itu cenderung melihat kesulitan sebagai lawan atau sebagai kawan kita. 但是通常来说，我们倾向于把困难看作是我们的对手或者是朋友。 Orang yang melihat kesulitan itu sebagai lawan, saudara, cenderung untuk berpikir atau menganggap bahwa kesulitan itu selalu menghancurkan. 把困难看作是对手的人，总是觉得困难带来毁灭。 Mustahil bahwa kesulitan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 困难不可能会带来任何好处。 Tetapi sebaliknya, saudara sekalian, orang yang melihat kesulitan itu sebagai kawan selalu berpikir bahwa kesulitan itu sebenarnya menguntungkan. 反过来，把困难看作是朋友的人，总是觉得困难会带来好处。 Maka orang-orang seperti ini sudah berpikir bahwa kesulitan itu sesungguhnya tidak perlu dihindari, bahkan kalau perlu harus dicari, saudara. 因此，不用去躲避困难，而且如果有必要的时候，我们就要寻找它。 Saudara, muncul pertanyaan, mana sebenarnya pandangan yang lebih tepat? 那么问题出现了，哪个角度更准确呢？ Apakah kesulitan itu lawan atau kemudian kawan kita? 困难到底是我们的朋友还是我们的对手？ Saudara, menariknya kalau kita membaca dari Alkitab, saudara sekalian, Alkitab justru tidak mau kita memilih satu dari dua pandangan umum tersebut. 有意思的是，圣经不要我们从普遍的视觉当中去选择其中的一个。 Saudara, perhatikan Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. 我们注意雅各书的1章2节。 Saudara, dikatakan di situ, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 里面说到，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。 Saudara, sekedar catatan, saudara sekalian, konteks ayat-ayat ini, saudara sekalian, menolong kita untuk mengerti bahwa kata pencobaan atau istilah pencobaan di sini sebenarnya bicara soal tantangan atau kesulitan hidup. 作为一个说明，在本文中帮助我们理解“试炼”一词讲的是生活中的困难。 Saudara, menurut bagian firman Tuhan ini, saudara, kita tidak diajar untuk melihat kesulitan itu sebagai kawan, sehingga, saudara sekalian, kita tidak lagi perlu meratapi beratnya masalah kehidupan ini. 我们不被教导把困难当作是朋友，以致我们不用去感叹生活的重担。 Saudara, kita tidak didorong untuk melihat kesulitan itu sebagai kawan kita, sehingga, saudara sekalian, kita kemudian sengaja untuk mencari-cari kesulitan. 我们也没有被鼓励要把困难当作是朋友，以致让我们去故意寻找困难。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, kesulitan, penderitaan, tetaplah sebuah beban berat yang tidak mudah untuk ditanggung. 圣经告诉我们，困难、痛苦仍然是无法轻易去承受的重担。 Kesulitan, pergumulan hidup adalah sebuah tragedi di dalam dunia ini sebagai konsekuensi dari dosa manusia. 困难和生活的挣扎是这世上的悲剧，作为世人犯下的后果、犯罪的后果。 Tetapi saudara sekalian, di sisi lain, kita juga tidak diajar untuk melihat kesulitan itu sebagai lawan, seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk melahirkan kebaikan dari kesulitan yang sedang kita alami. 但是从其他角度来看，我们不被教导把困难看作是对手，仿佛上帝无法从困难中带来任何好处。 Kita tidak didorong untuk melihat kesulitan itu sebagai lawan kita, seolah-olah Tuhan tidak sayang kepada kita kalau Ia mengizinkan kesulitan untuk kita alami.
我们也没有被鼓励要把困难当作是对手，仿佛上帝如果允许困难降临的话，他就不爱我们一样。Alkitab justru mengajarkan bahwa Tuhan mengubah kesulitan itu menjadi alat bantu untuk memurnikan dan mendewasakan kita semua. 圣经告诉我们，上帝将一切的困难变成熬炼我们和帮助我们成长的工具。Tuhan sanggup untuk membentuk kita melalui kesulitan-kesulitan yang harus kita alami. 上帝能够通过我们必须要面对的困难来塑造我们。Jadi saudara sekalian, bagaimana kemudian kita melihat kesulitan dengan kacamata yang benar, kacamata yang tepat, yaitu kacamata firman Tuhan. 所以我们要如何以正确的眼光，那就是上帝的话语去看待这个困难。Saudara, kesulitan memang adalah tragedi yang memberatkan langkah kehidupan kita. 困难确实是我们生活变得沉重的一个悲剧。Tetapi kesulitan saudara sekalian tidak akan pernah bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kita. 但是困难不曾使上帝对我们的爱减少。Kesulitan tidak akan pernah mampu untuk membatasi kuasa Tuhan untuk selalu menopang kita dan membentuk kita sesuai kehendaknya. 困难永远不会限制，也不能限制上帝支撑和塑造我们的能力。 Kesulitan sebesar apapun saudara sekalian tidak akan pernah mampu untuk merebut anugerah Tuhan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. 无论多大的困难，永远都不能抢走上帝在主耶稣基督里赐给我们的恩典。 Itulah sebabnya saudara sekalian kapanpun kita menghadapi kesulitan. 因此，我们无论何时遇到困难， Apapun jenis kesulitan yang kita alami, entah itu kesehatan, keluarga, pekerjaan atau usaha, atau studi atau apapun saudara. 无论我们经历的何种困难，无论是一个健康、家庭、学习、生意或者工作上面的， Saudara, jangan pernah lupa kita tetap bisa berbahagia. 不要忘记我们仍然能够蒙福， Kita tetap bisa berpengharapan. 我们仍然能够有盼望。 Saudara, kebahagiaan kita tidak pernah ditentukan oleh sedikit atau banyaknya kesulitan yang kita alami. 我们的福气不是由我们经历多少困难来决定， Kebahagiaan kita ada di dalam Allah Bapa yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. 我们的福气是在于天父使我们成为他的儿女。 Kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita. 我们的福气是在于为我们舍命的主耶稣。 Kebahagiaan kita ada di dalam Allah Roh Kudus yang sanggup untuk mengganti segala air mata duka cita menjadi sukacita. 我们的福气是在于圣灵能够将泪水化为喜乐。 Maka saudara sekalian, di tengah pergumulan apapun yang engkau dan saya alami saat ini, 所以我们如今遇到的所有的挣扎， mari kita melihat masalah, kesulitan, penderitaan, ujian dengan kacamata yang benar, kacamata yang tepat, yaitu kacamata firman Tuhan. 所以让我们看到正确的，所以让我们以正确的眼光去看待所有的问题困难，那就是上帝的话。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二点， saudara, orang Kristen, saudara dan saya harus menghadapi kesulitan dengan senjata yang tepat. 你和我作为基督徒，我们要用正确的武器去对待问题。 Saudara, kita tahu sama-sama bahwa kesulitan di dalam hidup ini tidak selalu bisa kita antisipasi. 我们知道，我们无法总是去预料生活中的困难。 Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, ayat 2 dari firman Tuhan yang tadi kita baca menggunakan istilah jatuh ke dalam pencobaan, yang artinya adalah sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang tidak direncanakan. 这就是为什么在第二节的使用的字句是落在试炼中，意思是不是故意被安排的。 Dan saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kesulitan di dalam hidup ini seringkali datang tanpa ikut antrian, saudara. 而且我们知道，生活中的困难常常都是来得突然。 Satu masalah belum selesai, tiba-tiba ada masalah baru yang datang begitu saja. 一个事情还没有解决，另一个新的问题又突然来。 Itulah sebabnya saudara sekalian, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. 正因如此，所以我们在面对困难的时候，我们需要上帝赐下的智慧。 Dan hikmat Tuhan, saudara sekalian, adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi apapun dan berapapun kesulitan hidup ini. 神的智慧是面对生活中的任何困难、任何问题最有力的武器。 Dan sesungguhnya saudara sekalian, hikmat Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan, bahkan berbahagia di tengah-tengah segala kesulitan. 神的智慧给我们力量，使我们可以在困难中仍然站立得稳，而且蒙福。 Saudara, kabar baiknya, saudara sekalian, Tuhan menyediakan hikmat yang kita butuhkan itu. 好消息的是，神预备了我们需要的智慧。
Dan Alkitab mengatakan, saudara sekalian, Tuhan memberikannya dengan murah hati tanpa menuntut imbalan apapun dari kita. 圣经中说到，上帝厚赐的给予，并不需要我们从我们这边得到任何回报。 Tuhan memberikannya, kata firman Tuhan, tanpa membangkit-bangkitkan, artinya tanpa mengungkit-ungkit lagi. 上帝不斥责的给予，并不是意思是不一直提起。 Kita perlu lakukan, saudara sekalian, hanyalah meminta kepada Tuhan di dalam iman. 我们只需要用信心向上帝祈求。 Kita hanya perlu memohon dengan yakin bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk memberikan kepada kita hikmat-Nya. 我们只需要坚信向上帝祈求，他能够且要赐给我们智慧。 Dengan kata lain, saudara sekalian, dengan sederhana, kita hanya perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. 换句话来说，我们只需要向上帝祷告。 Terus setiap kali kita berdoa dengan iman, mohon hikmat dari Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikannya kepada kita. 我们每一次用信心祷告，祈求上帝而来的智慧，那么上帝将赐给我们。 Saudara, kebenaran ini mengajarkan sebuah prinsip penting bagi kita orang-orang Kristen. 这个真理教导我们一个原则， Bahwa doa, saudara sekalian, bukanlah langkah terakhir yang kita ambil ketika jalan kita itu sudah buntu. 祷告不是当我们走投无路的时候才做的最后一步。 Doa justru seharusnya menjadi langkah pertama yang kita lakukan ketika ada kesulitan, karena kita betul-betul butuh hikmat dari Tuhan. 在我们遇到困难的时候，需要上帝的智慧的时候，祷告应该是我们采取的首要步骤。 Dan doa, saudara sekalian, juga bukanlah tanda bahwa kita itu pasif, bahwa kita itu tidak berusaha dan hanya sekedar pasrah saja. 祷告也不意味着我们是被动的，没有努力，只是认命。 Sesungguhnya, saudara sekalian, doa itu justru adalah bentuk usaha yang paling besar, sebab kita sedang membawa kesulitan kita kepada Tuhan yang berkuasa itu. 祷告实际上是最大的努力方式，因为我们将遇到的困难来到掌权着上帝的面前。 Doa bukanlah tanda kelemahan, bukanlah tanda bahwa kita itu gagal untuk menghadapi kesulitan hidup. 祷告不意味着是软弱，或者是我们失败的面对困难。 Sebaliknya, saudara sekalian, doa justru adalah tanda kekuatan bahwa kita mampu berseru kepada Tuhan, bahkan di dalam kesesakan hidup sekalipun. 祷告实际上是一个力量的象征，意味着我们能够在逆境中仍然向上帝呼求。 Itulah sebabnya, saudara sekalian, Yakobus mengatakan di pasal yang kelima, saudara sekalian, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 因此，雅各在第5章中说到，一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan menghasilkan hikmat yang kita butuhkan dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan. 坚定不移的祷告，结出我们在困难中所需要的智慧。 Maka saudara sekalian, di tengah pergumulan apapun yang sedang kita alami saat ini, 所以，当今我们无论遇到的任何困难、挣扎， mari kita bersama-sama menghadapi masalah dengan senjata yang tepat, senjata yang benar, yaitu hikmat Tuhan yang kita peroleh dengan berdoa. 所以让我们使用正确的武器来看待问题，来面对问题，那就是通过祷告得到的上帝的智慧。 Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, 主内的弟兄姊妹， saudara, hari ini kita belajar bahwa kesulitan itu harus dilihat dengan kacamata yang tepat dan harus dihadapi dengan senjata yang tepat. 今天我们学习到要用正确的眼光去看待问题，以正确的武器来面对问题。 Saudara, kabar buruknya, engkau tidak bisa punya kacamata yang tepat untuk memandang kesulitan dengan kekuatanmu sendiri. 坏消息是，如果你靠着自己的努力，你无法以正确的眼光去看待问题。 Engkau tidak akan pernah bisa punya senjata yang tepat untuk menghadapi kesulitan dengan usahamu sendiri. 你用自己的努力，你自己的力量，无法拥有正确的武器来看待问题、面对问题。 Tetapi kabar baiknya, saudara sekalian, Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepadamu. 好消息是，主耶稣能够赐给你。 Tuhan Yesus mau memberikannya dengan cuma-cuma kepadamu. 主耶稣他要白白的赐给你。 Maka saudara, datanglah kepadanya dan terimalah anugerahnya. 所以，我们来到他的面前，领受他的恩典， Buka hatimu dan percayalah kepada Tuhan Yesus. 敞开你的心，相信主耶稣。 Alami sendiri kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupmu, bahkan di tengah-tengah
segala kesulitan yang sedang engkau alami. 亲身经历上帝在你生活中的慈爱和力量，甚至是在你经历的种种困难当中， Datanglah kepada Tuhan Yesus. 来到主耶稣面前， Mari kita tundukkan kepala. 让我们低下头。 Saudara bisa mengambil sikap berlutut jikalau saudara mau dan saudara mampu. 如果弟兄姊妹愿意并且能够，可以跪下。 Saudara, kita sudah membaca dan mempelajari firman Tuhan. 我们已经学习神的话， Apa yang Tuhan sampaikan kepadamu? 神对你说了什么？ Apa yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan sebagai respons? 你想要如何回应上帝？ Berdoalah secara pribadi. 我们各自祷告。